Hai, Assalamualaikum semua. Lama tak upload video, habis sebulan juga. Sekarang semua tahu negara kita dan satu dunia dilanda musibah virus COVID-19. Jadi kita perlu kawal kita punya pergerakan lah supaya kita terhindar daripada virus yang boleh menyebabkan kematian ni. Sebab kita tak tahu di mana kita akan kena virus ni. Jadi kita perlu kawal pergerakan dan duduk saja di rumah. Jadi saya banyak dapat WhatsApp dan DM berkenaan dengan hospital Keluang Lama yang mana telah digunakan semula dan dibersihkan semula untuk pesakit luar bukan COVID-19. Hospital Keluang Lama dibuka semula untuk pesakit bukan COVID-19 adalah tidak benar. Ini apa yang terdapat pada info-info di website lah. Sumber Facebook rasmi JKNG. Jadi ini adalah kenyataan rasmi daripada pengarah Hospital Encik Besar Haji Kalsum untuk memaklumkan tidak mengeluarkan kenyataan rasmi bahawa masa ini seperti itulah yang ditularkan di dalam media sosial. Pihak hospital juga ingin menafikan berkenaan penggunaan hospital lama bagi menempatkan pesakit-pesakit non-COVID daripada hospital Keluang yang baru. Sebelum ni saya telah buat satu rakaman pada awal bulan 2 lah sebelum lockdown ni. MH653 Tanjung Kupang sebelum ni yang mana saya maklumkan lokasi itu dah tak ada, tapi kali ni saya dapat lokasi yang sebenar yang membuatkan saya ingin lihat sendiri kawasan tersebut. Jadi saya sempat rakamkan lah. Kami saya pasti semua tak boleh keluar rumah selama 2 minggu. Kemudian PM lanjutkan lagi selama 14 hari sampai bulan 4. Jadi masing-masing terkurung kat rumah, tak boleh nak bekerja, tak boleh nak berniaga apa semua kan. Jadi itulah, masing-masing pisang kat rumah. Jadi ini adalah makanan-makanan yang sempat saya beli semasa lockdown ni. Apa saja yang boleh makan, beli awal-awal senang. Nasi bungkus kat warung, hand sanitizer yang kena pakai selalu, jaga kebersihan, mask dan glove. Saya dah terbaca dekat satu website yang mengatakan lebih baik kita pakai glove, takut kuman atau virus itu terperangkap dekat dalam ni lah. Jadi apa yang kita perlu buat adalah pastikan kita pakai selalu lah dua barang ni. Sebab kita tak tahu apa yang kita sentuh semua bersalaman dengan orang ke apa. Cuba elakkan bersalaman dengan orang lain. Jadi terima kasih kepada fans atau followers yang menghadiahkan torchlight lah untuk saya explore sebelum ni. Agak terang jugalah, cuma dia punya body ni cepat panas. Memang cepat panas yang ni, tapi puas hati jugalah. Terima kasih kepada yang menghadiahkan torchlight ni. Jadi jangan lupa subscribe, share dan like. Apa lagi untuk vlog akan datang, tak pasti corona ni habis bila kan. So tak boleh keluar, kita layan YouTube dulu. Masa tu gelap lagi pagi. Bau minyak kerosene dan juga serpihan tubuh manusia berkata-kata di sekitar kapal terbang itu terlepas. Itu suka nak saya lupa. Macam daging lembu kena potong, macam tu lah. Tangan sekerat-sekerat. Tapi kepala tak ada. Kepala satu tak boleh jumpa. Daripada jalan nak menuju ke kapal terbang jatuh tu memang lebih kurang 500 meter lah, 500 meter ke tempat tu. Tempat tu memang tempat hutan tebal. Jadi macam terempahnya pada petang tu, besok paginya baru keseluruhannya baru dapat tahu tempat tu adalah tempat lokasi sebenar. Pesawat MH653 yang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang pukul 7.21 malam 4 Disember 1977 dijadual menuju ke Kuala Lumpur. Bagaimanapun pesawat yang dipercayai dirampas itu tidak mendarat di Subang, sebaliknya diarahkan untuk terus menuju ke Singapura. Pesawat terbabit hilang dari radar pada pukul 8.15 malam sebelum disahkan terhempas di Tanjung Kupang. Kesemua mangsa yang terkorban kemudian disemadikan dalam satu liang lahat besar di tanah perkebunan Islam Kebun Teh, Johor Bahru.
identified. Climb flight level 180. It's direct to Ikari. Okay, level 180 direct Ikari, Malaysian 1370. 370, kontak lampu radar 1326 kena. Jika kita mula baru nak mengenang MH370, Disember 4, 1977, ketika tragedi Tanjung Kupang berlaku, pertama kali MAS mempunyai sebuah kapal yang dirampas dan berakhir dengan tragedi yang mengorbankan 100 jiwa di atas penerbangan itu. MH653, kapal terbang Boeing 737-2-6. Masa tu gelap lagi pagi dan kita belum lagi dapat menggali dan menarik keluar bangkai pesawat tu lagi. Daripada voice recorder tu kita tahu bahawa kapal terbang tu dirampas, dan B, perampas tu hendakkan kapten tu bawa pesawat tu ke Jakarta. Kapten tu beritahu bahawa tak cukup fuel, hanya cukup nak pergi ke Singapura, kerana pesawat tu dirancangkan terminate di Kuala Lumpur. Jadi hanya cukup untuk nak pergi Singapura aja. Perampas tu tak percaya. Adalah argument sikit in the cockpit. Dia kata, I don't care, you must go to Jakarta now. Kapten dia kata, no, I can't. Pop, bunyi tembakan. Dipetik daripada Facebook Persatuan Bangsa Johor, misteri di Tanjung Kupang. Antara faktor pemula kisah yang disiarkan ialah cerita-cerita yang disampaikan dari mulut ke mulut oleh para pemandu teksi di sekitar Johor Bahru. Mereka mengatakan cerita tentang kelibat wanita berpakaian seperti pramugari pada waktu malam di jalan sekitar Jalan Kebun Teh dan juga di Jalan Kilang Patah, Johor. Wanita itu meminta dihantarkan ke salah satu destinasi. Kawan saya pernah terkena sebelum ini. Apabila ditanya wanita itu kenapa dia mahu turun di tempat yang gelap dan bukan di kawasan perumahan, wanita itu tiba-tiba gaib dari tempat duduk penumpang. Ada pula yang sempat dijawab wanita itu. Katanya, "Bang, saya nak cari tangan saya yang putus. Gugur jantung saya." Cerita seorang pemandu teksi, Yusof Muhammad, yang menggeleng-gelengkan kepala sambil berdoa dirinya tidak diuji dengan pengalaman seperti itu lagi. Apa yang terjadi kepada seorang pemandu teksi yang lain? Bahawa ia mengambil penumpang wanita muda bersama seorang anak kecil di kampung itu, tidak jauh dari kawasan Kemalangan. Penumpang berkenaan meminta dihantar ke Jalan Kebun Teh, iaitu tanah perkuburan khas bagi menempatkan mangsa tragedi. Apabila sampai di situ, wanita itu meminta keluar sebentar untuk menziarahi makam dengan menumpangkan anak kecilnya di tempat duduk di hadapan teksi. Bagaimanapun, sebaik berpaling melihat wanita itu berjalan ke arah makam, anak kecil itu di sebelah tempat duduknya bertukar menjadi batu nisan dan wanita itu turut gaib. Sehingga kini tidak ada pokok, termasuk pokok bakau, dapat hidup di kawasan kapal terbang tersebut. Abu Bakar Muhammad Ali, 58 tahun, berkata beliau masih teringat kira-kira 5 hari selepas kejadian, dia menerima kedatangan seorang pelanggan, seorang anggota polis hutan yang membeli barangan keperluan di kedai runcitnya. Beliau berkata, ketika itu dia perasan wang yang digunakan untuk membeli barangan adalah wang kertas RM5 yang banyak ditemui di lokasi Kemalangan serta berbau darah. Saya mengesyaki wang berkenaan milik mangsa yang terbabit dalam naas itu. Saya mencium wang berkenaan untuk memastikan selepas pelanggan berkenaan meninggalkan kedai, dan saya yakin ia berbau darah. Berikutan kejadian itu, dia menjadi gelisah dan tidak dapat tidur semalaman. Bagaimanapun, apa yang menakutkan ialah bayangan lembaga hitam mengganggunya sehingga dia berasa seolah-olah ada benda berat menindih badannya. Saya tidak dapat melihat dengan jelas lembaga hitam itu sama ada lelaki atau perempuan. Bagaimanapun, saya percaya ia disebabkan saya menerima wang milik mangsa Kemalangan berkenaan. Kejadian itu menyebabkan saya menjadi seperti tidak tentu arah dan sentiasa terperanjat hampir seminggu. Begitu pula dengan Cik Sulaiman. 3 hari selepas kejadian, dia memasuki kawasan tragedi dan cuba mendapatkan sebelah kasut kulit yang ditemui di tempat Kemalangan berkenaan.
Saya sungguh terkejut apabila mendapati ada kaki manusia di dalam kasut berkenaan. Saya juga ada mendengar cerita seorang penduduk kampung mengambil kasut di kawasan Kemalangan, tetapi terpaksa memulangkan semula apabila tidak dapat tidur katanya. Antara kisah lainnya ialah suara jeritan yang diceritakan oleh Encik Ahmad. Encik Ahmad mengakui selama beberapa tahun kampung Tanjung Kupang, terutama di kawasan tragedi itu, seperti berhantu. Semua orang takut untuk melaluinya. Kalau menaiki motosikal di daratan atau menaiki bot di sebelah payu bakau itu, pasti akan terdengar suara-suara kelam seperti orang menjerit, meratap dan memekik meminta tolong. Penghuni rumah yang paling dekat dengan tempat kemalangan juga telah lama berpindah sejak tragedi itu, kata Ahmad mengenai sebuah rumah tinggal yang terletak kira-kira 100 meter dari terhempasnya bangkai MH653. Sebelum tu, kita akan explore satu bangunan yang berdekatan dengan lokasi terhempas tu. Kita tak tahu apa ada kat dalam sana, bagaimana keadaan dia. Selepas kita explore ke sini, mungkin kita akan explore ke lokasi terhempas. Tapi lokasi terhempas tu agak bahaya jugalah, ikut kata orang kampung, dari segi binatang-binatang berbisa lah. InsyaAllah, mana kita boleh mampu. Kalau tak mampu, kita akan tarik diri lah. Pasal panggilan patah ni agak, alam ni agak scary jugalah kat sini. Jadi dekat sini banyaklah kisah-kisah misteri ataupun seram yang dialami oleh penduduk-penduduk dari sini pada tahun 1977 dulu. Kalau kita baca kat Google, banyak sangat kisah-kisah oleh pemandu teksi semua. Jadi keadaan di sini, bangunan ni kita tak tahu bangunan apa kat dalam ni. Jadi kita akan try tengok lah signboard kat depan tu. Setelah nak masuk, kita try dulu explore kat dalam apa yang ada. Jom. Jadi kita tak pasti apa bangunan dekat dalam ni. Bangunan lama. Ini mungkin dia punya apa? Itu masuk. Apa dia? Yelah tu. Relax lah. Kau punya tunjuk tu menakutkan aku. Tak tahu bangunan apa signboard dia. Baik-baik ni. Baik. PTD. Tak tahu bangunan apa. Bismillah. Apa dia? Bangunan apa tu? Tak tahu, satu dah tanggal dia. Jom kita ke bangunan tersebut.
Bismillah. Bismillah. Astagfirullahaladzim. Sana agak luas. Di bangunan pencawang. Vandalism. Kilang lama kot. Sudah pergi bangunan atas ni. Tunggu benda tu.
apa ni Ha? Macam bekas tangki. Tangki? Kalau tangki mesti ada dia punya apa? Dah buka kan? Mesti ada lubang dia. Lubang untuk Ini jangan bekas tangki. Ha? Bekas tangki. Bekas tangki? Mungkin, kemungkinan bekas tangki. Ya, betul lah, dia mungkin letak tangki atas ni kot kan. Tangki hitam tu kan. Kan ada bekas ni. Atau tangki besi tu, besi minyak ke apa. Betul juga. Pasal ada piping. Aku yang tangki dia dalam bawah konkrit ni. Jom. Aduh. Jadi sekarang ni kita sekejap lagi kita akan pergi ke lokasi Boeing kapal terbang MH653 yang terempas pada tahun 1977. Tapi lokasi tu agak sukar nak masuk disebabkan pagar oleh PTP Pelabuhan Tanjung Pelepas, dan berkunci tak silap. Dia jauh ke dalam hutan, pagi bakau dah tak ada. Jadi kita hanya boleh masuk kawasan dia punya laluan saja. Laluan dia pun dah agak bersemak lah. Ikut penduduk kampung kat sini, agak bahaya nak masuk ke situ sebab ada satu ekor anjing telah dibelit oleh ular sawa kat situ. Jadi Gelang Patah ni kampung Tanjung Kupang. Banyak history banyak sejarah dan cerita-cerita dia pada zaman dahulu. Mungkin orang lama lebih tahu apa kisah yang berlaku kat sini. Dan di malam kat sini ada Balai Polis Lama Tanjung Kupang. Jom kita naik ke bahagian atas. Tapi sepanjang kami berada kat sini memang seluruh kawasan ni memang tersangat bau wangi, sangat kuat. Mana-mana je.
Bangunan dah bersih dah kan? Bersih bangunan ni. Ni office lah sini kot. Yes, office. Kan? Office untuk minyak. Abang sini dia punya kuat baru dia. Mungkin pokok ni kot. Kan? Pokok ni. Pokok ni? Tak tahu pokok bunga apa ni. Okey, jadi kita tak ambil masa lama kat dalam. Tak pasti lah bangunan apa ni. Agak lama juga, kita tak upload video selama sebulan. Jadi agak pancit juga lah. Jadi lepas ni kita akan pergi ke lokasi terlepasnya MH653. Tapi kita tak boleh masuk sampai ke dalam, mungkin suku saja. Dan tempat dia pun, jalan dia macam ada suku pokok. Okey, sekarang kita pergi ke sana lah. Kita bergerak. Jadi ini adalah jalan ataupun masuk ke lokasi tersebut. Memang tempat sampah ni. Dia kena pakai mask. Tutup hidung. Risau je kadang. Jadi kalau kita terus, dia akan Bismillah. Burung. Jadi ini adalah jalan ke kawasan terempas MH653. Dimaklumkan masih lagi ada barang-barang, tapi tahu dah lama dulu lah, sekarang dah tak ada lah. Tapi kami tak pasti di mana. Tapi inilah jalan dia. Yang kata terus je. Semak perut. Apa pemuluh lah. Kan? Dah berapa puluh tahun. Dua. Tahun 70. 77. 77.
Sekarang 20.20. Pokok bulu ni. Sana dah agak bersemak lah. Mungkin kawasan dia. Ujung sana kat hutan sana. Mungkin sana. Tapi nak masuk tak confident lah sana kan. Mungkin kena masuk siang dulu lah. Betul. Kita mungkin dah agak jauh juga berjalan. Jadi inilah dia lah. Jadi inilah dia. Dekat ujung sana, dekat hutan. Mungkin dekat sana lah lokasi terempasnya pesawat tersebut. Dulu kayu bakau, sekarang dia di hutan lah. Kami ni nak teruskan boleh tahan juga. Mungkin dah jauh sangat kita jalan ni. Kita dah 200 meter rasa je. 200 meter? Dekat 200 meter kan. Tapi itulah dia. Tak berapa confident lah. Dia bersiang tu. Dia bersiang, kita tak tahu lagi macam mana keadaan kat sana tu. Jadi inilah dia, takat mana yang kita mampu untuk kita kongsikan kepada semua. Boleh tahan dedok kat sini. Habis dah LED aku.
Lampu pun satu dah habis. Okey, setakat ini saja rakaman yang mampu kami rakamkan kerana kami tak sanggup untuk menuju ke hadapan sana. Di bahagian pokok buluh tu memang sangat-sangat terasa sesuatu yang tak kena. Jadi kami ambil keputusan untuk berundur dulu. Mungkin akan datang nanti, insyaAllah kita akan pergi waktu siang kalau berkesempatan lah, untuk terus menuju ke beberapa ratus lagi meter ke hadapan. Jadi kami datang ni pada lewat malam. Agak bahaya juga pasal kami tak tahu keadaan waktu siang dia macam mana kat dalam sana. Jadi setakat ini saja rakaman yang dapat saya rakamkan. Jumpa lagi untuk vlog yang akan datang, tak pasti bila, insyaAllah. Assalamualaikum. Ini bagus kan?